Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yunatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillahirabbil alamin. Kita santai-santai dulu sebelum orang lain masuk. Okey, kita buat dulu soalan objektif ni. Okey, siapa tahu jawapan boleh abang kat cikgu. Okey, apakah mikroorganisma ni? Siapa boleh jawab? Di muka. Okey. Ini mukor. Jadi dia membiak secara, nampak ni, penghasilan spora. Nah? Ni haifa dia. Untuk dia tumbuh di atas roti lah, ataupun kita panggil kulat ni kulat kulapuk. Soalan nombor 2. Ada sesiapa nak cuba? Ni nampak dah ni. Saiz 10 mikrometer, bentuk dia tetap. Fungi tak boleh berfotosintesis, tapi mikroorganisma X ni boleh berfotosintesis. Jadi apakah yang boleh berfotosintesis? Okey, apakah jawapan dia? Mikroorganisma tadi. Mesti kena duduk jet ski dalam ni. Ha? Cik keluar. Saya tengok kat sini je lah. Okey lah. Mikroorganisma dia alga. Alga nah, sebab dia boleh berfotosintesis. Jadi dia punya kata kunci dia boleh berfotosintesis. Alga lah sebab dia ada klorofil, dia ada kloroplast, ada klorofil, jadi dia boleh fotosintesis. Yang lain ni virus, protozoa, bakteria ni tak boleh fotosintesis lah. Nah. Boleh faham tu semua? Azwa boleh faham Azwa? Boleh cikgu. Okey. Cuba jawab nombor 3 ni. Fungi. Apa dia? Melalui pembentukan spora tadi kan? Fungi. Okey, boleh nah. So kita santai-santai sementara tunggu orang lain nak masuk. Nah, kita buat soalan objektif lah. Ini kira refreshment. Ha? Okay, soalan nombor 4 ni. Yang mana satu adalah alga daripada 4 tu? A, B, C, D. Okay? A. Okay, betul. A ialah alga. Alga jenis apa ni? Nama dia? Spirogyra. Spirogyra. Hak B ni apa B? Paramecium. Paramecium ni protozoa kan? C? Tu virus. Ini virus. Nampak biasanya kalau bentuk pelik-pelik ni dia virus. Okay, macam kan virus corona tu macam bentuk buah rambutan semua tu. Okay, yang ni kita tahu lah tadi. Ni kulat ni, kulat. Ni kulat ni. Boleh dah tu? Okey. So, tengok nombor 5. Yang mana sekali lagi adalah alga? Tak payah. So, alga yang mana sekali lagi? Tak nak jawab. Orang lain jawab. Cuba jawab Akilah. Yang mana tu? D. D ialah apa tadi? Spirogyra. Spirogyra. Dia punya apa? Kloroplast dia tu melingkar-lingkar dalam ni lah. Ni sebab gambar ni. Tapi dalam buku tempo apa nampak clear kan? Okey. Dia warna hijau. Lepas tu dia punya kloroplast tu bergulung-gulung. Okay,
bentuk helix. Okey, baik. A ni tadi bacteriophage jenis virus. B pada B. Itu protozoa. Kedua iaitu Amoeba. ni amoeba nah, boleh nah. Ini Bakteria. ni bakteria, bakteria jenis bacillus. Okey. Contohnya Bacillus subtilis, Lactobacillus, semua bacillus maksudnya dia bentuk rod. Okey, boleh nah? Okey, nombor 6. Ni sekali lagi. Ada lagi, selalu timbul ya. Raja je. Okey, ni mikroorganisma jenis apa ni? Entahlah, mungkin juga bukan A. Mikroorganisma jenis ulat lah nah. Ulat lah, semua orang tahu dah ni, semua orang tahu dah. Jadi kamu tengok dia punya soalan tu berulang-ulang sampai kamu boleh hafal lah benda tu nah. Nampak je tu kamu dah tahu dah. Okey, yang ni ulat, yang ni bakteria, yang tu protozoa nah. Okey, nombor 7. Yang manakah boleh menjalankan fotosintesis? Sekali lagi. Tak tahulah. Alga kot. Alga lah. Sebab apa? Sebab apa dia boleh menjalankan fotosintesis? Sebab dia ada kloroplast. Sebab dia ada kloroplast, dia ada klorofil lah. Yang paling tepat sekali nah, dia ada klorofil. Okey. Klorofil tu pigmen, kloroplast tu dia punya organel dia, tempat dia nak fotosintesis. Okey, yang mana ini adalah contoh-contoh apa ni? Protozoa. Protozoa nah, boleh nah? Boleh. Nampak macam tapak kasut ni, yang ni paramecium kan? Protozoa tu ada bintik hitam besar. Yang ni ameba tadi. Itu Euglena. Ini Euglena. So dia ada flagellum untuk dia bergerak lah. Boleh nak? Bisa. Bisa. Okey. Okey. Baik, kita tengok ini pula. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan mikrob. Kita dah belajar ada 5 faktor. Orang pun ingat kat tangan apa kan? Apa dia? Suhu. Lagi? Faktor mempengaruhi pertumbuhan mikrob. Apa nama dia? Suhu. Apa nilai pH. pH. Cuba. Cahaya. Keamatan cahaya. Yes, kelembapan. pH. Nutrien. Kena ada nutrien lah. Tak ada makan macam mana nak tumbuh kan? Hampa pun tak boleh tumbuh. Cikgu pun tak boleh nak makan kan? Cikgu nak makan tak? Cikgu pun tak boleh nak tumbuh kalau tak ada makanan. So penting sekali lah makanan tu. Okey, so kita tanya ni suhu optimum. Yes, suhu bilik, suhu badan. Suhu optimum yang optimum maksudnya paling sesuai nah, paling sesuai ialah suhu 37 suhu badan manusia lah nah. Boleh. Okay, apa jadi pada suhu rendah kepada pertumbuhan mikrob? Perlahan. Okey, dia jadi perlahan. Pertumbuhan akan perlahan sebab enzim dia tak aktif lah. So kamu kena sebut pertumbuhan bakteria perlahan, bakteria ataupun mikrob tidak aktif. Apa jadi pula pada suhu yang tinggi? Dia akan mati. Okey, sebabnya enzim dia tu telah ternyah asli lah. Okey, boleh. Okey, sambung sikit lagi. Ni. Sambung sikit lagi. Okey. Kita santai-santai dulu buat soalan objektif sementara budak-budak nak masuk. Okey, Raja 10 menunjukkan bilangan koloni bakteria. Berapakah suhu optimum bagi pertumbuhan? Ini mesti kena berdasarkan kepada Raja tu pada graf tu. So apakah suhu optimum dia? 35. 35. Boleh nak? Bisa. Okay, 11. Sementara tunggu orang. Baru ada apa orang ni? 5 baru. 11. Okey, nombor 11. Daging yang disimpan dalam peti sejuk dapat dikekalkan kesegarannya kerana apa? Dapat pertumbuhan mikroorganisma di belakang. Betul. Okey, betul. D.
Jadi kamu ingat pada suhu rendah, dia jadi perlahan, dia jadi tak aktif, dia jadi perlahan. Sebab tu kalau kita tengok dalam peti sejuk biasa tu, kalau kita bubuk lah, bubuk kacang ke, bubuk sora lah sekarang ni kan banyak bubuk sora. Okey. Bubuk sora tu kalau 2 minggu, dia akan mulai berkulat lah, jangan makan lah. Tapi kalau dalam 3 hari, 5 hari boleh lagi makan. Sebabnya pertumbuhan tu perlahan. Ada pertumbuhan bakteria, lambat lah. Okay. Bila dah ada tumbuh bakteria, hampa jangan makan dah lah. Sebab dia bila suhu sejuk jadi perlahan. Suhu tinggi baru dia mati. Jadi kamu boleh aplikasikan ni dalam konsep apa pengawetan makanan. Okay, nombor 12. Ni. Mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Apakah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria itu? 35. Apa? 35. 35. Sebab apa 35? Sebab dia suhu paling optimum. Sebab koloni dia paling besar. Ni nampak tak besar. Ni saiz dia besar mm. Okay, saiz koloni tu paling besar. Boleh Baik, cikgu nak tanya kamu. Kalau kita buat eksperimen ni, apakah pemboleh ubah manipulasi? Berdasarkan pada jadual. Suhu. Suhu ialah manipulasi. Boleh pemboleh ubah bergerak balas? Sebelah Saiz koloni bakteria. Bagus. Saiz koloni bakteria selepas 24 jam. So, kamu kena buat semua tu. Jangan just saiz koloni bakteria. Buat semua tu Okay, bila dalam soalan yang nombor 9 tu lah yang ada eksperimen tu. Okay. Baik. Kalau kita ada eksperimen ni, apakah pemboleh ubah dimalarkan yang kita boleh buat? Bakteria. Jenis bakteria. Kita boleh malarkan jenis bakteria. Biasa kita guna Bacillus subtilis dalam eksperimen. Boleh Okey, seterusnya. Ni. Mikroorganisma yang berguna. Buat kicap, buat roti. Buat kicap, buat roti. Lalu roti kita guna apa? Yes, kita guna yeast. Betul, yeast. Yeast. Nampak roti, ingat yeast lah. Yeast tu, proses penapaian pun buat yeast. Guna yeast juga dalam sebatan karbon kan, nak hasilkan etanol. Okey, nombor 14. Membantu proses pencernaan selulosa bagi haiwan herbivore. Apa yang ada dalam haiwan herbivore? Dalam perut dia? Organ. Dalam organ perut. Perut tu organ lah. Okey. Dalam perut dia ada apa? Ada mikrob apa? Ada bakteria. Ya, dalam perut haiwan herbivore ada bakteria. Bakteria ni merilis enzim selulis. Jadi bila selulosa kena enzim selulis, dia akan jadi glukosa. Dia akan boleh diuraikan. Tapi kalau manusia dalam perut kita ingat perut bukan usus. Perut usus lain tau. Okey, dalam perut manusia dia tak ada bakteria tu. Jadi kita tak boleh cernakan selulosa. Bila kita makan selulosa, makan ni dia jadi balik serat lah. Serat tu dia tolong untuk kita punya proses penyahtinjaan lah. Okey, nombor 15. Ni. Larutan X tambah mikroorganisma X, larutan glukosa, okey, bertindak balas dengan mikroorganisma X, menyebabkan air kapur tu jadi keruh. Ni baru je kamu belajar kan? Ya. Tak. Apa dia keruh? Maksudnya sebab ada karbon dioksida. Yes. Ada apa dengan karbon dioksida? Mikroorganisma ni maksudnya dia berespirasi lah menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Jadi apakah mikroorganisma ini? Yeast. Okey, yeast. Ingat ni ialah proses penapaian. Ada glukosa tambah yeast, proses penapaian. Dia untuk dalam ni kita akan dapat etanol, larutan etanol, kemudian dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Boleh ingat tu? Nampak je ada glukosa, ada mikroorganisma X ni biasanya dalam sains
biasanya mesti proses penyampaian. Nah, boleh faham tak? Boleh. Ada siapa-siapa yang tak faham setakat Boleh, ni? Cikgu. Okey nah. Kita nak sambung dengan, nak teruskan yang ini kan nak masuk dah bahagian yang cikgu sepatutnya hari ni lah. Cikgu nak bentangkan, bukan bentang maksudnya, nak ajar tentang buat penyelesaian masalah soalan esei. Macam tak ada siapa masuk dah nak. Itulah, Cikgu. Kita buat sampai soalan nombor 20, lepas tu kita buat ni nah, penyelesaian masalah nah, boleh? Ha. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini. Ingin membuat roti yang lembut. Jadi mikroorganisma mana? Yeast. Yeast kan? Okey, mikroorganisma mana yang boleh digunakan untuk membuat vaksin? Sekarang ni kan ada vaksin. So vaksin kita guna mikrob mana? Bakteria. Bakteria meninggal. Ada bakteria ke tak? Macam virus. virus meninggal kita guna. Virus mati, virus yang dah mati. Okey. So kita guna virus nah. Virus contohnya virus corona. So kita guna virus tu untuk buat vaksin COVID-19 tu. Nah. Okey, seterusnya 18. Dan biasanya nama-nama virus tu diberikan berdasarkan penyakit dia, kecuali ni lah. Okey. Biasanya lah. Baik, 18. Ni sekali lagi. Buat roti. Jadi guna apa? Guna yeast. Penicillium tu apa? Okey, penicillium ni ialah kulat. Kulat ni biasanya digunakan penicillium untuk membuat antibiotik. Okey, boleh nak? Contoh kalau kita nak demam kan, kita pergi ke doktor bagi antibiotik. Antibiotik tu biasanya kulat, daripada kulat. Kita makan kulat. Kulat tu menghasilkan sejenis bahan untuk memusnahkan bakteria. Menghalang pertumbuhan. Baik. Apa benda yang menaikkan adunan roti ni ialah gas karbon dioksida. Bila gas karbon dioksida terbebas, dia akan menaikkan adunan roti. Kalau dia tanya dalam soalan lah. Jadi hampa kena baca soalan tu elok-elok. 19. Ni nyamuk. Nyamuk ini ialah vektor untuk penyakit apa? Dia tunjukkan nyamuk, jadi menyebabkan malaria. Malaria ke tak? Malaria kan? So malaria lah nah, malaria ataupun demam denggi. Kalau jawapan dia bagi lain demam denggi pun boleh lah, tapi di sini dia panggil malaria, so malaria lah. Okey. TB, kolera, beguk ni semua disebabkan oleh bakteria. Nah. Okey, soalan nombor 20 dah habis dah. Okey, sekarang kita masuklah kita punya 20 tak habis lagi. Okey. Yang mana disebabkan oleh bakteria? Tuberkulosis. AIDS ni dengan denggi ni virus kan? Malaria ni ialah protozoa disebabkan oleh protozoa. TB ni ialah penyakit apa? Batuk kering. Okey, TB ni. Batuk kering disebabkan oleh bakteria tuberkulosis. Tuberkulosis ni adalah bakteria. Bakteria disebabkan oleh bakteria lah. Batuk kering. Okay, so sekarang kita tengok ini punya lah. Hampa sediakan dengan catatan buku hampa. Okey, Cikgu. Okey nah, kita tengok ni. Okey, so sekarang kita nak masuk bahagian dalam ni ada soalan esei. Biasanya esei ada salah satu soalan dia ialah tentang penyelesaian masalah. Okey. Contoh walaupun ni tahun 2008 tapi masih ada lagi sekarang lah. Okey. Contoh dia kata ni, sekumpulan pegawai dari Jabatan Kesihatan. Nampak tak ni? Yang cikgu paparkan ni. Nampak, Cikgu. Nampak tu. Nampak hampa boleh zoom kan? Okey. So, sekumpulan pegawai daripada Jabatan Kesihatan diarahkan untuk mengawal demam denggi di satu kawasan perumahan. Okey.
Jadi, huraikan bagaimana mereka dapat mengatasi masalah ini. Terangkan jawapan anda berdasarkan perkara berikut. Dia kadang-kadang dia bagi terangkan tu berdasarkan perkara-perkara. Okey. Dia berdasarkan item-item lah yang hampa kena ikut item tu lah. Nah. Okey, so sekarang kita tengok tujuan pemilihan, penjelasan masalah dan cadangkan 4 ni. Oh, ini sepatutnya bukan tujuan pemilihan, sepatutnya masalah. Okay, sepatutnya ni masalah. Masalah. Okay. Okay, sekarang kita dah tahu dah apakah masalah dia. Apakah masalah yang nak diselesaikan? Untuk ni ada kat sini kan. Untuk mengawal demam denggi di satu kawasan perumahan. Boleh nak? Hangpa tulis dia balik dapat markah 1. Siapa tak mahu kan? Free je dia bagi. Nah? Boleh? Faham tu? Okay, bila dapat soalan ni, cikgu nak hampa buat dalam bentuk table lah untuk jawapan dia. Nah? Okay, kemudian penjelasan masalah. Apakah sebab demam denggi berlaku? Nyamuk apa? Nyamuk apa? Walid? Tinggi. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk apa? Edis. Yes, betul, nyamuk Aedes. Jadi itu penjelasan masalah. Okay, demam denggi disebabkan ada nyamuk Aedes. Boleh ha? Demam denggi disebabkan oleh dibawa ataupun disebarkan oleh nyamuk Aedes. Nah? Okey, so inilah jawapan dia dah kan. Hampa dah buat pandai lah hampa. Masalah dah tahu, dapat 1 markah. Penjelasan masalah pun tahu. So demam denggi. Oh, tak tulis pula demam denggi. Demam denggi. Demam denggi disebarkan oleh nyamuk Aedes. Jadi macam mana cadangkan 4 langkah lah untuk menyelesaikan masalah tu, iaitu masalah tu kita nak atasi nyamuk Aedes. Okey, hampa bagilah apa-apa pun. Okey. Cuba bagi salah seorang. Bagaimana kita nak nyamuk Aedes? Gotong royong macam buang air yang bertakung. Okey. Kamu jangan buat gotong royong saja, kamu kena spesifik nah. Apa tadi yang belakang tu? Buang air Gotong royong membersihkan apa tadi? kawasan bertakung. Air yang bertakung. Okey, itu 1 markah. Okey. Melakukan gotong royong untuk membuang air yang bertakung, iaitu tempat pembiakannya nyamuk. Okey. Seterusnya. Apa lagi? Cadangan lain? Dia nak 4. Cuba. Datang ubat nyamuk. Kena bunuh dulu nyamuk tu. Cikgu yang sembuh tu panggil apa cikgu? Ya? Yang sembuh tu. Sembur. Menggunakan ubat semburan aerosol untuk membunuh nyamuk. Boleh juga tu. Menggunakan semburan aerosol ataupun ubat racun nyamuk untuk membunuh nyamuk. Okey, lagi? Kita nak mengawal dia. Bukan kita kena penyakit ni, kita nak kawal dia. Macam kurang kawasan takung. Tadi kita dah kata kita buang. Kita buang sekarang ni kurang. Dia yang sama tak boleh. Apa lagi? Siapa lagi boleh bagi jawapan? Selain daripada kita buat semburan untuk membunuh nyamuk. Okey, kemudian kita bersihkan kawasan tu dengan membuang air yang bertakung untuk mengelakkan pembiakan. Lagi yang ketiga? Kawalan biologi nyamuk macam apa dia? Katak. Apa lagi lah yang logik lah. Katak nak kan nak belah katak keliling rumah Kuk Yasir. Kebersihan. Jaga kebersihan tadi kita dah kata.
bersihkan kawasan perumahan untuk mengelakkan tempat pembiakan nyamuk tu. Kalau kita ada takungan air, kita nak letak apa dalam tu? Racun. Sebab tu nak Pokok. guna apa dia? Tanam pokok itu. Tanam Kita boleh pokok. Tanam pokok dalam kolam tu. Tak. Tak Hah? apa. Tak Bubur bagi. garam Katakan- ni kot. Katalah kita ada kolam mandi kan, ataupun ni akuarium Tak ke, jorok. kita belalah ikan gapi kan selalunya. Tempat air takung kita bela ikan sebab ikan ni dia makan larva nyamuk tu. Okey. Okey, membela ikan di dalam takungan air. Okey, boleh ikan gapi lah biasanya. Sebut tu bagi spesifik ikan gapi. Kan bela ikan keli pula kan. Okey, seterusnya buat apa lagi? Menutup permukaan ataupun menggunakan ubat jentik-jentik iaitu abid. Abid. Untuk membunuh jentik-jentik di dalam takungan air. Boleh juga. Hampa kena ambil ya. So ni antara beberapa lah ni jawapan dia. Hampa tulis sekarang dalam buku. Boleh? Boleh. Tulis Jangan tak boleh pula. Ni denda ni hampa jangan buat tau. Ni denda ni biasanya kita tapi sebab dia kata hampa jadi pegawai kan, jadi bolehlah buat penguasaan undang-undang. Tapi kalau dia kata just bagaimana penduduk saja hampa tak boleh ni. Sebab kita ni pegawai daripada Jabatan Kesihatan, jadi kita bolehlah buat menguatkuasakan undang-undang. Tapi kalau soalan tu hanya penduduk kampung, tak bolehlah menguatkuasakan undang-undang. Hampa kena tengok juga soalan tu, boleh? Okey ke? Boleh, Mana cikgu. Cikgu bagi hampa salin sat, boleh? Hampa ni screenshot je lah, senang sikit. No? Okay. Dah. Screenshot apalah, tak ingat. Okey. Hampa screenshot. Okey ni. Screenshot. Okey. Dah screenshot dah. Dah. Dah, cikgu. Ni dia punya dia punya tu tadi. Yang kita bincang tu. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. So, sekarang kita tengok soalan seterusnya lah. So, satu soalan dah selesai Satu soalan dah selesai. Okey. Kita sambung dengan soalan untuk penyelesaian masalah juga. Penyelesaian masalah juga. Cepatnya kita nak habis. Tak apa. Okey, tak apa, kita masuk ke ni. Soalan ni pula. Masih lagi penyelesaian masalah Dia kata apa? Raja menunjukkan ladang kepunyaan Encik Ghazali. Okey, dia menanam sayur-sayuran dan memelihara ikan untuk dijual. Tapi apa masalah dia? Dia menggunakan racun serangga untuk meningkatkan hasil pengeluaran sayur-sayurannya. Okey. Tu. Tapi dia gunakan racun itu secara berlebihan pula. Jadi kamu kena terangkan apakah 4 alasan kesan penggunaan racun berlebihan kepada alam sekitar. Maksudnya apakah kesan buruk dia lah kalau kita guna racun serangga tu secara berlebihan. Boleh tak kita bincang sekarang jawapan dia? Kamu boleh bagi pendapat kamu sendirilah yang kamu fikirkan ni betul. Boleh? Cikgu tulis kat sini. Cik siap. Siapa nak cuba bagi jawapan? 4 markah. Boleh bagi, boleh bagi seorang satu. Tak apalah. Racun serangga tu dia bila mengalir ke sungai menyebabkan apa dia? Apa nama? Pencemaran air. Apa dia? Pencemaran air. Yes, bagus. Okey, menyebabkan pencemaran air. Apa tu? Okey, bagus. Mana tu menyebabkan pencemaran pencemaran air.
Okey. Boleh tak kalau racun serangga tu kita guna banyak, dia menyebabkan pencemaran udara? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? So, pencemaran udara pun boleh. Udara. Okey. Lagi pencemaran tanah boleh tak? Boleh. Eutrofikasi. Pencemaran tanah. Eutrofikasi yang kena ingat, eutrofikasi ni disebabkan oleh penggunaan baja. Baja berlebihan. Okey? Ikan mati. Baja berlebihan tu disebab baja berlebihan masuk dalam air tasik, dia jadi subur. Bila subur, alga tumbuh banyak, alga tu akan menutup permukaan, cahaya tak dapat masuk, baru dia matilah. Tumbuhan dan haiwan akuatik kat bawah. Apa tadi? Pencemaran air, udara dan tanah. Cikgu lupa dah. Tapi pasal apa ni? Astagfirullah. Komputer umi hang. Potato komputer. Tanah. Okey nak? Boleh nak? So itu pencemaran. Kira satu markah lah tu. Pencemaran ialah di bawah satu markah. Nah? Okey. Nombor 2. Apakah lagi yang boleh menyebabkan apa ni? Kalau racun serangga berlebihan. Pengurangan kualiti sayur. Kualiti sayur berkurang. Kalau kita makan apa jadi pada sayur-sayuran tu? Kurang sedap. Kalau kita makan sayur-sayuran tu apa jadi? Racun. Keracunan, yes. Keracunan makan. Tapi dia kata, nampak tak ni? Kepada alam sekitar. Alam sekitar. Jadi kita kena jawab berdasarkan kepada alam sekitar. Jadi menyebabkan apa? Nampak tak ada gambar ni tunjuk apa ni? Ikan mati lah. Organisme apa dia? Akuatik meninggal. Organisme. Tak ada orang sebut meninggal. Organisme akuatik mati. Boleh nak? Akuatik. Organisme akuatik mati. Okey, lagi? Kimia apa datang dalam racun serangga? Boleh menyebabkan mutasi kan? Sebab ada racun kan? Menyebabkan mutasi. Okey. Menyebabkan mutasi dalam serangga. Okay, sebab lama-lama bila serangga tu kena racun, lama-lama dia dah mutant. Dia dah tahan, rintang. Okey. Okey, kemudian ni rantaian makanan ni. Sebab dia pada alam sekitar kan. Okey. Apa dia? Memusnahkan. Boleh tak apa? Memusnahkan rantaian makanan. Rantaian makanan. Nampak je? Boleh? Nah? Tuan faham ni. Screenshot. Dah boleh dah. Bagus. Okey, so sekarang kita tengok KB lah penyelesaian masalah. Nah? Okey, selepas setahun, dia kata Encik Ghazali mendapati kebanyakan ikannya telah mati. Huraikan bagaimana Encik Ghazali mengatasi masalah ini. Jadi jawapan anda hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut. Nah? Okey. Jadi, hampa kena buat macam biasalah. Kena buat apa tadi? Table. Okey, table. Boleh buat table lah. Tahu buat table lah. So, di sini yang ni dia ada 4 pula. Yang pertama, kena pasti masalah. Kemudian, penjelasan masalah tu. Lepas tu, kaedah penyelesaian 3. Dan kemudian, pilih kaedah terbaik dan terangkan. Ini. Okey. So, nak tulis kaedah tu tak apa. Dia 1, 2, 3, 4 macam tu dah. Tapi hak ni kena terangkan. So, hampa kena tengok berdasarkan soalan tau. Kalau soalan tu nyatakan kaedah dan terangkan, jadi hampa kena terangkan. Tak boleh just buat kaedah secara tu je. Nah? Faham? Okay, so Faham. pandai, bagus. Okey, sekarang kita kena pasti masalah dia.
Apa masalah tadi? Cuba kita tengok Ustaz. Tu. Apa masalah dia? Tulis je balik masalah dia. Apakah masalah dia tadi? Kebanyakan ikan telah mati. Okey, kebanyakan ikan telah mati. Okey, kebanyakan ikan di dalam tasik mati. Okey, itu masalah dia. Okey, sekarang penjelasan dia. Sebab apa ikan tu mati? Sebab kena racun. Racun yang macam mana? Berlebihan. Okey, boleh nak? So dapat dua markah percuma saja. Jadi hampa soalan esei ni hampa kena pastikan jawablah nak. Tahu? Jangan tak jawab. Bila dalam ini esei lah. Biasa dia buat dalam untuk jadual tak apa, sains tak apa. Kalau sejarah ke tak boleh. Nah. Okay, apa masalah dia tadi? Cuba ulang semula tadi. Ikan mati. Kebanyakan ikan telah mati. Yes, kebanyakan ikan telah mati. Kebanyakan ikan di dalam tasik kan. Kalau kat atas memang dia matilah, dalam tasik masalah tu. Kan dalam tasik telah mati. Okey? Boleh? Penjelasan dia apa tadi? Boleh. Ikan dalam tasik tu mati sebab apa? Berlebihan racun. Racun. Okey, bagus. Okay, ikan dalam tasik mati sebab tasik dicemari racun yang berlebihan. Racun serangga yang berlebihan. Jadi eloknya kita tanam sendirilah, no. Sayang-sayang kita, tak adalah racun kan. Okey, ataupun makan sayur-sayur kampung. Okey. Tapi kena pilih juga, jangan yang cucuk paku yang bekas orang racun tu. Terojol kita nanti. Okey. Baik, apa kaedah penyelesaian? Bagaimana kita nak mengatasi masalah racun berlebihan tu dekat kan dia kata Cik Razali ni dia kebun sayur, dia guna racun. Jadi kita kena atasi masalah dia guna racun tu lah. Boleh? So cuba bagi salah satu. Bagaimana cara kita nak menggunakan masalah tu nak diatasi dengan cara apa? Selain pada menggunakan racun. Okay, menggunakan kawalan biologi. Okay. Lagi? Macam mana? Yang pertama tadi. Boleh tak orang lain? Cuba. Kita nak mahu perosak kan? Okey. Racun yang alam. Adakah racun yang tidak mencemarkan alam sekitar? Tak tahu. Okay, yang pertama tadi menggunakan kawalan biologi, betul dah. Okey, cikgu catat dulu ya. Menggunakan kaedah kawalan biologi. Sebab apa baik menggunakan kaedah kawalan biologi ni? Yang serangga tu dia. Okey. Kemudian Makan kawalan biologi ni kita guna pemangsa untuk makan mangsa dia kan. Jadi dia tidak mencemarkan alam sekitar. Itu penerangan dia nantilah. Okey. Selain itu apakah kaedah dia lain? Kan dia apa nama tu? Jadi kita nak macam mana? Selain pada menggunakan kawalan biologi. Macam mana kita nak mengatasi masalah serangan serangga perosak ni? Untuk dengan jaring. Ni luas ni kampung dia ni. Okey, boleh jugalah tanam tanam sayur-sayuran ni di dalam rumah hijau kan. Kawasan yang bertutup. Boleh? Nah? Hello? Boleh juga. Okey, boleh nak. Jadi jangan guna
guna knowledge kamu lah. Nah? Tak sebenarnya kamu statik kepada buku je. Nah? So knowledge kamu. Apa dia tadi? Menanam sayuran di dalam rumah hijau. Ataupun tempat bertutup lah. Tempat bertutup. Okey. Jadi kita dapat mengawal serangga lah bila kita tutup tempat tu kan. Okey, lagi. Ni kaitkan dengan apa punya pembelajaran pula. Kita boleh guna apa? Sinaran gamma untuk memandulkan serangga perosak. Okey. Menggunakan sinaran gamma untuk memandulkan serangga perosak. Jadi, yang dapat mengawal populasi serangga. Okey. So, last. Nah? Memberikan pendidikan yang baiklah kepada Encik Razali tu kan. Supaya dia dapat menggunakan racun dengan panduan yang betul. Nah? Jadi itu apa boleh masuk juga. Jangan risau bila masuk slide stay ni. Apa buat? Melalui internet. Okey, memberikan pendidikan. Memberikan bimbingan, bukan pendidikan. Bimbingan kepada Encik Razali. Encik Razali. Apa dia tu? Sana. Encik Razali untuk menggunakan racun serangga dengan betul. Okey, dengan betul. Okey. Boleh So kita dah ada 4. Jadi sekarang dia kata pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda. So mana-mana satu kita boleh pilih sebagai kaedah terbaik kita, tapi kena buat penjelasan. Sampau suka yang mana? Pasalnya letak dalam rumah hijau lagi. Okey, so kalau letak dalam rumah hijau, apakah penjelasan dia? Sebab dia beratus untuk semua hidup. Sebab kalau kahwin lagi ada kemungkinan pemangsa tu akan makan juga tanaman kita. Jadi kenapa? Kita akan buat setiap satu tu dengan penjelasan dia. Supaya kamu nanti bila ada periksa, kamu boleh pilih dan terus dah ada penjelasan. Boleh nak? Okey, anak-anak sekalian? Hello? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu. Semua. Kalau kaedah kawalan biologi, apakah kebaikan dia? Jelaskan. Katakanlah nak. Katakan kamu pilih. Okey. Katakan yang pertama kamu pilih kawalan biologi. Okey. Kawalan biologi. Murah. Okey, kawalan biologi. Apa kebaikan dia? Tidak mencemarkan kita. Sebab Natural. ia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Kawalan biologi ia hanya menggunakan
Gunakan hubungan antara mangsa dan pemangsa untuk mengawal populasi jadi ia tidak mencemarkan alam sekitar. Boleh nak? Boleh. Okey, seterusnya kalau kita pilih menanam sayur di tempat bertutup tu, apakah kebaikan dia? Jelaskan. Siapa boleh cuba? Sama. Menanam sayur di tempat bertutup dalam rumah hijau dapat apa? Dapat menjaga keselamatan tanaman. Dapat mengawal lah. Dapat mengawal. Mengawal serangga. Serangga perosak. Daripada masuk ke dalam rumah kaca. Rumah hijau, rumah kaca pula. Okey. Boleh nak? Okey, kalau kita kata menggunakan sinaran gamma, okey sama lah no. Sinar gamma dapat memandulkan serangga. Okey, boleh nak? Jadi dapat mengawal lah populasi serangga tu. Okey, yang ni atas ni cikgu dah bubuh penjelasan. Sepatutnya tak ya, sebab dia kata just nyatakan kaedah. Okey, boleh ha? Okey, yang menggunakan racun serangga dengan betul ni supaya dia dapat mengurangkan pencemaran lah. Nah? Boleh? Okey ke? So, screenshot kita punya jawapan. Ni. Tadi soalan dah screenshot dah. Soalan kat atas tu kan? Ni. Okay, screenshot soalan, lepas tu screenshot jawapan. Dah. Dah? Okey, tadi dah kan? Okey, sekarang kita tengok soalan ni pula yang bawah ni. Masih lagi okey ni apa tu? Gambar foto di atas menunjukkan kawasan perumahan. Gambar foto menunjukkan kawasan perumahan di sebuah bandar kecil, okey. Lepas tu kawasan perumahan tu kerap dilanda banjir kilat lah akibat longkang yang tersumbat oleh sisa-sisa domestik ejok. Tak betul tak? Sisa domestik. Okey. Terangkan bagaimana penduduk kampung tersebut dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi penerangan mengandungi aspek-aspek yang berikut. Okay, yang kau tengok kan, so longkang dia tersumbat. Macam-macam lah dia buang dalam tu. Okey. Jadi menyebabkan berlakunya banjir kilat. Okey. Okay. Penerangan aspek dia apa dia? Mengenal pasti masalah. Jadi apa masalah dia tadi? Apa boleh cuba? Siapa nak cuba? Ada siapa-siapa nak cuba? Lari banjir kilat. Masalah dia apa? Banjir kilat di kawasan perumahan. Okey. Masalah tu lah. Okey. Okey. Banjir kilat di kawasan perumahan. Sebab apa berlaku banjir kilat tu? Sebab apa berlaku banjir kilat? Kawasan bandar. Longkang apa? Longkang yang tersumbat. Longkang yang tersumbat oleh? Sisa domestik. Tulis balik tu. Longkang yang tersumbat oleh sisa-sisa domestik. Jadi sekarang ni kita nak atasi masalah sisa domestik tu lah. Nah, terangkan. Dia kata, bila dia kata terangkan, maksudnya kamu nyatakan dan terangkan.
bagaimana dapat menyelesaikan masalah tersebut. Okay, boleh? Okay, sekarang kita cuba buat. Boleh. Walaupun dia kata 2, kamu boleh tulis beberapa lagi. Katakan kamu tulis 3. Sebab mungkin yang satu atas tu tak betul. Sebab ni soalan esei. Soalan esei kamu tulis boleh tulis banyak, tak apa. Okey? Boleh? Faham tu? Contohnya kalau kamu buat 2, Faham. tadi 2 tu salah, habislah kan? Tapi kalau kamu buat 4, okey, ada peluang lagi. So tak apa, kita buat banyak sikit. Boleh? Okey, baik, kita cuba buat jawapan. Mana dia tu? Kita try buat jawapan. Insert. Table kita ada 2 kolom. 1, 2, 3. Okay, sini apa dia tadi? Masalah kan? Dalam soalan pun hampa buat macam ni kan? Buat table masalah. Kemudian apa tadi masalah kita ada? Banjir kilat di kawasan perumahan kan? Banjir kilat di kawasan perumahan. Janganlah bagi dia main tasbih. Okey, so sekarang tengok apa penjelasan masalah dia tadi apa dia? Cuba, siapa dia tadi? Cikgu lupa dah. Cuba Sat. Okey, longkang tersumbat. Apa dia? Longkang tersumbat Okay. akibat sisa domestik. Yes, bagus. Longkang tersumbat akibat sisa domestik yang tidak diurus dengan baik. Okey? Ataupun dengan betul lah. Okey, macam mana kaedah menyelesaikan masalah? Menyelesaikan. Okey, so dia nak ni kan. So kita bagi. Yang pertama kita boleh apa? Kalau sisa domestik ni. Kalau sisa, kita mesti ingat apa? Kita buang kat Buang tempat betul. Tapi cikgu, kalau berkaitan dengan bahan buangan yang paling penting sekali hampa kena ingat apa? Cara menyelesaikan tu. buang tanam. Apa dia? Tanah. Ni kawasan perumahan, nak cari tanah pun payah. Apa dia yang pertama sekali lah sebelum kita buang tempat yang betul tu? Kita bahan sisa domestik. Yang pertama kamu mesti buat apa? recycle. Yes, yang tu mesti hampa kena sebut dulu. Kalau berkaitan dengan pembuangan sampah-sampah sarap kan mesti yang pertama recycle dulu. Okey? Okey? Faham tu? Boleh semua orang? Yang tu hampa kena ingat. Point dia bila nampak je pembuangan sisa, point dalam kepala hampa tu recycle dulu. Ya, jadi kita buat yang pertama kitar semula. Kitar semula bahan buangan. Buangan domestik
Okey. Lagi? Jadi apa? Dua kaedah menyelesaikan tu dan terangkan kan? Mana kat tempat yang betul. Angkat tempat yang betul. Besarkan longkang. Oh, besar. Dia sampah. Dia mesti berkaitan dengan sampah. Apa kita nak buat? Apa dia? Nak yang betul. Apa dia? Sisa domestik. Kita boleh buat apa lagi dengan sisa domestik ni? Guna jadi baja kompos. Yes. Okey. Contohnya apa nama sayur-sayuran yang lebih-lebih tu kita boleh buat baja kompos. Jadi ini kita panggil apa dia? Upcycle. Okey. Menjalankan menukarkan. Katanya sesuai apa dia? Menjalankan. Membuat baja kompos. Kompos daripada sisa domestik yang boleh diuraikan. Yang boleh diuraikan. Ijazah. Dalam konsep apa tadi? Upcycle. Upcycle kan? Upcycle. Okey, lagi? Kita masuk yang lain lah, tak apalah. Okey, lagi? Cukup je main. Asingkan tu cikgu. Asingkan. Asingkan Dia termasuk dalam recycle. Okey. Lagi apa lagi? Membuang di tempat yang Okey, membuang sampah di tempat yang betul. buang atas sampah lah. Jangan buang kata-kata kan. Dan longkang. Memberi pendidikan lah kan. Memberi pendidikan kepada penduduk supaya Kalau nak pasang daun-daun boleh. Ini sebab kita bukan jadi penguatkuasa. Kalau tu buat campaign. Buat kempen kena spesifik macam ni lah. Memberi pendidikan lah. Jangan boleh lah pelajar sekalian, anak-anak. Hampa jangan tulis membuat kempen. Dia buat kempen tak dapat markah. Dia mesti spesifik. Contoh macam ni, memberi pendidikan kepada penduduk setempat untuk membuang sampah di tempat yang betul. Kalau just buat kempen, hampa tulis membuat kempen kan, salah. Faham Boleh? Memberi pendidikan untuk membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Okey, boleh? So kita dah dapat 3 kan? Dia nak berapa tadi? 2 je. 2 je. Okey. 3. Boleh so hampa ni. Ni screenshot. Screenshot. Ini soalan dia. Dah? Dah cikgu. Okey. Lepas tu yang ni pula bawah. Jawapan dia. Okey. Macam mana ni kat atas ni? Dah? Okey? Dah habis. Okey, yang ni pula. Dah betul? Dah ada dah? Dah cikgu. Dah. Okey. So sekarang kita habis dah bahagian contoh-contoh untuk menyelesaikan masalah lah.
Okey. Kita sambung soalan objektif kita nak. Sebab kita bagi habis lah. Boleh? Kita ada masalah lagi? Ada. Kita santai-santai buat objektif. Objektif macam apa ni, taklah pening kepala sangat kan? Okey, Sat, kita break Sat 1 minit. Okey nak? Kita break 1 minit. Pukul 4-6 minit kita sambung semula. Ada apa? Okey nah, 4-6 minit dah kita sambung. Minggu depan. Soalan nombor 21. Soalan nombor 21 minggu depan. Minggu depan apa buat ni pula? Yang eksperimen tu sebab nanti kita ada PPT yang potong kan? Tahu? PPT yang berkenaan nanti kena ambil soalan 11 hari bulan. Okey, 11 hari bulan ke 10 hari bulan? 10 hari bulan. Nanti apa pergi 11 hari bulan tak ada. Okey. Baik, kita tengok ni 21. Soalan nombor 21. Senanglah. Seorang budak lelaki dan keluarganya mempunyai gejala berikut. Tompokan putih pada kulit. Tompok tu kelihatan pada muka, leher dan lengan. Tompok putih. Kalau tompok putih ni penyakit apa? Siapa boleh jawab? Tompok-tompok putih. Ni. Tompok-tompok putih di muka, leher dan lengan. Bulat. Tapi apa penyakit dia tu? Ada tapi tak ingat aku nama apa. Berkongsi jualan dan ini. pakaian. Kan dia Nanti. baik. Macam mana? Berkongsi tuala dan pakaian. Dia berlaku sebab panau lah kan. Ni panau lah. Kalau merah-merah, tumpuk-tumpuk merah, gatai-gatai, tumpuk merah tu perak. Kalau tumpuk-tumpuk putih, yang tu panau kan. So panau ni semuanya sebab penyakit tu berkongsi tuala kan. Sebab kan boleh kulat lah semua ni. Berkongsi Cikgu. pakaian. Ya. Kalau macam semula jadi tu. Mula jadi. Yang macam Yang tu sopak kot. Dia tak gatai kan yang tu. Dia bukan tompuk-tompuk. Kan? Dia tompok putih lah semua jadi. Yang tu bukan disebabkan oleh kulat lah. Dia sebab mungkin dia punya genetik dia lah kot. Oh. Dia mungkin dia tanda lahir dia ke. Okey. Okay, so syukur Alhamdulillah. Kita semua sihat. Apa sihat Ana? Tak. sihat go. Okay. So, sekarang kita tengok soalan nombor 22 ni. Masih lagi nyamuk. Nyamuk apa pula? Sorry. Lalat. Kena tengok betul-betul ya. Cikgu guna mata berpindah. Kolera. Okay, kalau lalat menyebabkan penyakit apa ni? Kolera. Taun kan? Okay, dia menyebabkan penyakit taun kan? Kolera. Apakah simptom taun kolera ni? Simptom kolera ni apa simptom dia? Malaria kot. Bukanlah jawapan dia kolera. Tahun B. Yang ni bukan nyamuk ni. Ni bukan nyamuk. Lalat. Cikgu pun salah tadi. Ni bukan nyamuk. Ni lalat. Itulah lain kali tengok betul. Okey. Yakin. Tarik telinga. Ni lalat ni. Cakap macam tu kat cik. Lalat. Ni lalat kan. Jadi menyebabkan penyakit taun lah nak. Jadi apa simptom penyakit taun? Apa tahu tak penyakit taun tu? Tak tahu. Pernah dengar cikgu. Pernah dengar tapi tak tahu. Kan dia jadi cirit-birit, muntah-muntah. Dia lagi teruk daripada keracunan lah. Taun ni dia cirit-birit yang berpanjangan sampai kita jadi letih, lesu, kekurangan air.
Hilang mineral lah. Jadi kena, kalau jadi keracunan makanan ke ataupun cirit-birit yang berterusan ni kena pergi jumpa doktor. Terutamanya kalau budak-budak kecil. Okay, jangan biarkan nanti kukul esok hampa ada anak kecil kan. Biak sampai 4 hari lama-lama boleh mati tau. Sebab dia kekurangan air. Jadi kalau kita pun kalau jadi cirit-birit yang berpanjangan tu kena pergi jumpa doktor terus. Sebab biasanya kalau cirit-birit berpanjangan ni kan kita jadi lenguh-lenguh sinti semua kan. Tak larat panas aku. Tak larat kan. Badan pun jadi tak memayang lah sebab hilang air kan. Jadi kena pergi rawatan segera. Jangan biar. Tu konsep dia lah. Jangan biar bila kita ada sakit. Jangan duduk kat rumah je. Okey, nombor 23. Yang mana disebabkan oleh kulat? Ni senang lah. Cuba. Mana disebabkan Yang mana kan disebabkan oleh kulat? Kurap. Kurap. Yes, kurap. AIDS disebabkan oleh apa? AIDS virus. Tadi taun disebabkan oleh apa? Lalat disebabkan mikrob tu. Okey, bakteria. Okey, bakteria. Okey, boleh. So, taun disebabkan oleh bakteria. Tuberkulosis tadi? Bakteria. Nah. Jadi hampa kena ingatlah apa nama cara yang Cikgu Syarifah bagi tu, nak ingat tu. Ada. Okey, so sekarang tengok ni. Bagaimana mengawal jangkitan penyakit disebabkan oleh bakteria? Okey. Kita boleh aplikasikan ni dalam kita punya pengawetan makanan lah. Okey, suhu mana boleh memusnahkan mikroorganisma dan spora? Suhu mana? Mesti suhu yang rendah ke suhu tinggi? Mesti suhu yang tinggi lah. 21. Tapi tinggi sangat. 60 lah. 60? Tak boleh. Dan spora. 21 lah. Okey, boleh Akilah? 121. Sebab kan kita dah belajar dalam suhu autoclave tu, kita panaskan sehingga 120. Bila 120 ke atas, mikrob dengan spora-spora tu musnah. Boleh Macam alat-alat pembedahan pun kita sterilkan tu dengan menggunakan di bawah tekanan 120 ke atas. Boleh Jadi sebelum nak bedah-bedah tu kita autoclavekan dia di bawah tekanan. Maksudnya kita panaskan sampai suhu 120 darjah Celsius. Jadi mikrob dan spora akan musnah. Contohnya dalam pengetinan pun kita buat sampai 120 darjah Celsius supaya mikrob dan spora musnah. Sebab itulah makanan dalam tin tu dia tahan lama. Okey, nombor 25. Ni. Keimunan pasif buatan. Nampak kalau buatan-buatan tu mesti kena suntik. Kalau semula jadi tu maksudnya secara alami lah dia dapat. Kalau suntik dengan vaksin. Pasif. Dengan antiserum. Pasif tu maksudnya kita tak payah buat apa-apa kan. Dalam tu dah ada antibody. Jadi suntik dengan apa? Pilihan dia sama ada suntik saja sebab buatan. Nampak? Kalau buatan, pilihan dia sama ada B, suntik dengan vaksin ataupun suntik dengan antiserum. Antiserum. Suntik dengan antiserum. Antiserum tu dalam tu siap-siap ada antibody. Kalau kita suntik vaksin, dalam vaksin ni ada bakteria ataupun virus yang mati. Bukan ada antibody. Faham Jadi bila suntik masuk virus tu, badan kita buat sendiri antibody. Contohnya cikgu ni dah cucuk 2 kali, 2 dos dah. Jadi bila cikgu dah cucuk 2 dos, maksudnya dalam badan cikgu ni dah ada virus C19 tu kan. Jadi bila badan cikgu ada virus tu, badan cikgu akan buat antibody tu lah untuk lawan COVID-19 tu. Jadi lama-lama barulah ada antibody dalam badan cikgu. Faham? Pandai. Begitu juga kalau orang tu yang kena secara semula jadi. Virus corona kan, dia kena penyakit apa ni?
COVID kan. Kalau dia kena COVID secara semula jadi kan. Okay, maksudnya kalau dia pergi tempat-tempat, tiba-tiba doktor test, tengok-tengok, oh dia ada positif COVID-19. Lepas tu dia sembuh. Duduk dalam seminggu dia demam, lama-lama dia sembuh kan. Jadi maksudnya dia ada keimunan aktif semula jadi. Sebab dia dapat secara semula jadi. Lepas tu badan dia buat sendiri. Faham? Okay tak? Faham. Tapi kalau orang tu, contohlah kan kita kata arwah Siti Sarah kan dia kena COVID-19 lepas tu dia meninggal kan. Jadi maksudnya dia tak dapatlah keimunan tu. Tak sempat buat. Okay. Jadi orang yang hidup selepas kena COVID-19 maksudnya dia dapat keimunan aktif semula jadi. Faham Boleh? Boleh. Bagaimana orang tu nak dapat, dengar cikgu guna, bagaimana orang tu nak dapat keimunan aktif buatan? Minum kan? Aktif buatan maksudnya kena suntik. Aktif buatan. Maksudnya suntik dengan vaksin lah. Faham? Festive serum. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Beza tu. Kalau suntik dengan antiserum pasif buatan. Boleh kalau dia bayi tu menyusu susu ibu dia. Okey, bayi yang baru lahir, ibu dia bagi susu ibu kan. Ni. Jadi ni keimunan apa baby tu dapat? Sebab dalam susu ibu dah ada antibody. Jadi esok-esok bila kamu dah kahwin dapat anak, susukanlah anak kamu sendiri. Orang lelaki memanglah tak boleh nyusu. Orang perempuan lah. Okay? Sebab dalam susu ibu tu ada antibody. Susu lembu untuk antibody anak lembu. Okay? Jadi apakah keimunan yang baby tu dapat? Dalam tu dah siap-siap ada. Buatan maksudnya suntik. Semula jadi lah. Yes. Pasif semula jadi. Faham? Boleh Sebab dalam susu. Secara semula jadi. Ibu dia bagi susu. Okey. Satu lagi spesies semula jadi ialah daripada ibu kepada fetus di dalam kandungan. Terus terima kasih ibu. Kenallah terima kasih ibu. Ibu suruh buat apa kena buatlah Jasir. Okey. Boleh anak-anak semua kena terima kasih dengan dengan ibu. Cikgu. Ya. Now. Okey, seterusnya soalan nombor 26. Ni. Tadi kita dah ada. Tadi dah. Oh ni melalat lagi. Lalat lagi. Lalat. Nak kawal dia macam mana? Mau buang sampah ke tempat duduk. Ya, tak boleh lah ni kan. Buat minyak, tidur dalam kampung. Saya apa kan ni? Membelaikan gapi ni untuk nyamuk kan. Itu saja. Boleh. Oh, 27. Okey, nak habis dah tu pun. Di lain ni. Okey. Tu aneh. Apa tinggi aku buat apa yang boleh ambil mengawal wabak tersebut. Tadi kita buat dalam soalan tadi. Ya, hapuskan air yang bertakut. Ni najis, menunjukkan sistem buangan najis secara efisien ni untuk lalat lah. Untuk apa? Taun tadi. Tutup makanan pun untuk mengawal taun tu lah. Mengawal lalat. Okey, nombor 28. Ni. Nyamuk
Paling sesuai untuk mengawal nyamuk di peringkat ni. Vektor di peringkat ni. Jadi apakah yang sesuai mengawal nyamuk? Bolehkah? Nyamuk kan macam mana kan? So, bilang lah sebut insektisida maknanya racun. Racun di kawasan persekitaran. Boleh? Habis. Habis. Nah, habis. Habis dah. Habis. Habis. Tengah soalan 29. Vektor pada peringkat tertentu. Kita dekat ini nyamuk peringkat ya. Jadi apakah yang terlepas? Berikan kotak. Okey, berikan di dalam kotak. Tak jawab soalan ni. Saya juga bila nak bela nak ni tak bukan detik tu. Boleh kan faham kan? Okey, contohnya bagaimana kita buat? Okay. Dia kata penicillin jenis apa? Dia dah dah ke? Penicillin ini antibiotik. Antiseptik ni macam alkohol yang disebut ada satu antiseptik untuk membunuh bakteria mikro kat situ lah. Tapi guna kuat macam kena kesempatan tertentu. Okey. Ya. Untuk kena racun rasa dia doktor suntik dengan kita tu ais racun tu. Tidak. Tidak. Okey dah. Okey, satu lagi ya. Okey dah. Sampai sini. Dah salah dah. Tak ada. Tak ada. Ada soalan ni. Cikgu lagi. Okey, kita buat soalan lain. Soalan lain lah. Soalan objektif je. Boleh. Sampai ni lah. Nah. Tak boleh. Ni. Sebatian karbon. Boleh? Kita dah belajar kan sebatian karbon kan? Itu apa? Tengok soalan. Soalan lain. Tak tahu. Ada lah. Okay, perwan je lah. Nah. Lagi 7 minit lagi. Ni. Senang je. Apakah hidrokarbon? Soalan pertama. Apa boleh jawab? Hidrokarbon. Jadi sebatan yang ada apa? Unsur apa? Dia ada dua je lah kan? Apa dia tu? Karbon hidrogen. Ingat. Hidrokarbon maksudnya dia ada hidrogen, dia ada karbon. Senang je. Jadi sebatian yang ada unsur mana? Hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon saja. Boleh ha? Okey dah? Anak-anak? Okey. Okey, cikgu. Okey, sekarang soalan nombor 2. Ni glukosa, kita dapat etanol, lepas tu etanol tulen. Apakah proses-proses yang terlibat? Glukosa, kita dapat etanol, proses apa? Penampaian. Proses penampaian. Lepas tu kita nak tulinkan etanol itu. Penyulingan. Bagus. Penyulingan. Penyulingan. Ingat dah berapa suhu etanol 29. kan?
78. 78. 78 kan tepat-tepat lah nak? 78. Maksudnya etanol akan mendidih dulu barulah air. Okey. Jadi kita akan dapat kumpul etanol dululah sebab kita panaskan larutan di dalam bika tu, dalam pelalang tu kita dapat etanol akan mendidih dulu. Jadi kita dapat waktu kita sejukkan dapatlah etanol tulen. Okey, seterusnya 4,5 kontilan okey. Tiga ni susah sikit je lah. Okey. Sekali lagi. Yang proses apa nombor 4 ni? Cikgu nak bagi hampa cakap je. Glukosa, etanol. Okey, dah. Ini menunjukkan tindak balas apa? Ada glukosa, ada yeast. Dapat etanol dan karbon dioksida. Jadi ini proses apa? Dapat? Tidak. Dapat etanol, Esteran. esteran dapat ester. Itu pendapat yang Penapaian. Apa nampak? Nampak glukosa, nampak yeast. Ini mesti proses penapaian. Okey? Boleh Boleh tak? Boleh. Boleh. Ini sekali lagi nampak. Yeast ditambah dengan jus anggur dibiarkan selama seminggu. Proses apa sekali lagi? Seminggu. Proses apa? Penapaian. Penapaian lagi. Bagus. Jadi kamu nampak ada yeast, ada jus anggur ke? Maksudnya jus buah-buahan boleh buat etanol. Jadi kita benda-benda manis lah, kanji, nasi, kan kita buat tapai tu kan. Kan kita guna tak udut, ubi lah. Tapai tu kalau kita biarkan lagi lama dia akan jadi tuak. Tuak tu ialah etanol lah. Jadi kalau sebelum dia jadi tuak kita boleh makan. Lepas dia jadi tuak tu tak boleh makan dah. Okey. Tapi kalau kita biar lama lagi, etanol tu dia akan tukar jadi cuka. Cuka boleh makan pula sebab dia punya struktur tu lain. Struktur molekul dia jadi lain. Jadi kulat cikgu. Yang tapai tu jadi kulat tak? Kalau kita biarkan tutup tak jadi kulat. Oh. Tutup elok-elok lah, jangan biar terbuka. Kan? Okey. Sini. Ini sifat bahan organik. Mudah terbakar. Pelarut yang baik. Cecair tanpa warna. Jadi ni apa dia? Mudah terbakar. Dia punya kata kunci dia mudah terbakar. Kan? Aku etanol. etanol. Yes, etanol. Sebab dia tak ada berwarna kan. Etanol tak berwarna, dia mudah terbakar. Jadi jangan duk main-main dengan etanol ni, dia mudah terbakar sifat dia. Dia mudah meruak lagi satu, mudah terbakar dan dia boleh larut dalam air. Ni. Tangan badan. Tangan lah tu. Alkohol. Alkohol dia jadi dia ni kesingan badan jadi melelong kan bila orang tu minum alkohol. Itu sirosis hati ni, hati dia macam batu. Hati dia rosak lah, sel dia rosak. Boleh sikit lagi. Kita buat sampai 10 lah soalan dah lah. Sian gampang. Dia kata, campuran alkohol dan bahan dipanaskan. Satu bahan bau wangi. Kunci dia bau wangi. Ester lah. Wine ester lah. Bila nampak je kata tu bau wangi, maksudnya tu ester. Okay, jadi apakah bahan X? Maksudnya apa tu kita campur dengan apa? Minyak sawit bukan, yang tu nak asid organik. Okey. Minyak sawit tu kita nak buat sabun. Ingat tak? Okey, so kita campur asid organik dengan alkohol, kita dapat ester. Okay, ya? Prosesnya nama pengesteran. Soal cikgu tak jelas? Oh, tak
tak dengar cikgu. Oh, sudah. Hello? Dengar? Tolong macam robot dah. Oh. Okey. So yang ni. Nampak tak jawapan dia? Soalan. Nampak. Okey. Ni nampak asid organik. Asid organik dan apa ni? Y. Y ialah apa? Nampak asid organik. Jadi X. Inilah etanol ataupun alkohol. Yang ni Y ni ester. Jadi jawapannya apa dia? B. C nah, C. Alkohol tambah asid organik dapat ester. Siapa ni nak masuk? Dah nak habis dah. Tak apalah, masuk je lah. Last dah soalan ni. Soalan dah ni. Soalan last 10. Lepas tu kita nak tamat dah. 10 nah. Ni. Minyak kelapa sawit ditukar jadi margarin dengan membuat apa ni? Nambahkan alkohol salah lah ya. Mendidihkan lagilah salah. Tambah hidrogen. Yes, tambah hidrogen. Okey, tambah hidrogen. Okey, itu saja. Boleh? So, inilah saja setakat ni hari ni. Okey. Moga-moga hampa dapat manfaat. Kita tutup kita punya sekelas dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Jaga diri, Cikgu. Ila.